Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung aulawiyatu al-fahmi ala mujarradi al-hifzi. Keutamaan memahami lebih daripada hafal semata-mata. Walaupun sebenarnya hafal itu adalah muqaddimah kepada faham. Namun ada orang yang kadang-kadang dia tak boleh nak buat dua-dua. Ini bukan dalam Quran lah. Quran kena hafal lah. Untuk sembahyang, untuk kesahihan. Tapi ada bab-bab yang kadang-kadang kita tak boleh nak ingat sangat. Jadi yang ada pada kita adalah kefahaman. Sebab kefahaman tu yang kita nak amalkan. Dan kita jadikan hafalan ini sebagai wasilah kepada faham. Bukan semata-mata hafal, kemudian kita tinggal tanpa sebarang bentuk kefahaman. Itu sangat rugi lah. Wa uhibbu an unabbih huna nahnu natahaddas an asbaqiyati al-ilmi 'ala al-amal. Kita mengetahui bahawa ilmu itu mengatasi amal. Yadkhulu fi fiqh aulawiyat juga, termasuk aulawiyatu ilmi diraya ala ilmi riwayah. Sebab itu sebagian ulama dia banyak menumpukan ilmu fiqh ke atas semata-mata hafaz. Tapi sebaliknya mengumpulkan kedua-dua tersebut lebih baiklah. Tapi kadang-kadang kita ni tak diberikan keseluruhan ingatan dan sebagainya. Maka kita pilihlah untuk memahami itu lebih baik. Wa ibaratin ukhra aulawiyatu fahmi al-fiqh ala mujarrad isti'ab al-hifzi. So kita hafal matan Abi Syuja', hafaz matan Safiyatun Najah, tapi kita kena juga berusaha memahami matan-matan tersebut melalui hafalan kita. Jadi sebab bila kita faham, kita boleh olah. Sebab itu orang kata nak faham ni dia melalui beberapa peringkat. Talaqi, as-soal, muzakarah dan ta'lim. So bila kita jaga ilmu kita melalui pembelajaran, melalui soal jawab, melalui munaqasyah, dan yang terakhir kita jaga ilmu kita dengan mengajak orang lain. Maka dengan itu ilmu kita lebih berkembang. Sebab apa? Al-fahmu qabilun lita'ammuq. Faham ini dia menerima untuk kita lebih mendalam. Mungkin dulu kita faham sekerat, sekarang ni faham makin mendalam. Jadi benda yang sama, perbahasan yang sama, tetapi dia lebih orang kata deep, lebih amik. Satu Rasulullah bersabda, Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Sebab al-faham ini menerima ziyadah. Ya? Kefahaman ini menerima penambahan dalam benda yang sama. Wal ilmu haqiqih walladhi yatamassal fil faham wal hadam. Ilmu yang hakikat bila kita faham dan kita hadam dan kita boleh bawa ke dalam kehidupan kita, itu dia menjadi satu perkara yang asas di dalam kehidupan. Wal Islam innama yuridu minna at-tafaqquha fid din. Cuba at-tafaqquh maksud dia syai'an fa syai'an, belajar sikit-sikit sampai faham betul-betul. La mujarrada ta'allumid din, bukan semata-mata kita pergi masjid, pergi dengar saja. Tidak. Maka kita sebagai guru takmir, apa aulawiyat kita? Cuba memperbetulkan masyarakat supaya faham. Bukan hanya mendendangkan istilah-istilah yang selalu orang guna. Kami nak ikut Quran ataupun sunnah. Tak, faham Al-Quran dan sunnah. Dan ini perlukan kepada pembelajaran. Perlukan kepada manhaj. Maka ulama as-sabirun yang mengkaji dulu telah meletakkan qawaid usul untuk kita memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini sangat baik untuk kita. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi bukan setakat ilmu fiqh, at-tafaqquh di sini luas daripada fiqh. Semua ilmu agama disebut sebagai at-tafaqquh. Maknanya kita cuba memahami dengan makna yang lebih mendalam. Bukan sathiyah, bukan qishriyah.
Bukan kita faham kulit semata-mata, tapi isi dan kulit. Wa fil hadis as-sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jadi al-khair manut bitafqih. Jadi Allah Taala fahamkan kita dengan mudah. Sebab itu sebenarnya dalam nak faham agama ni tak susah, senang. Yang susah ni semua ilmu akademik yang dijadikan sebagai satu ilmu fardu kifayah untuk memperkasakan, untuk menjadikan umat lebih kuat, tetapi semata-mata untuk menjadi hamba Allah tak berhajat kepada apa-apa sijil. Arab Badawi pun berkenaan Allah. Kalau cuba kita bayangkan, kita kenal mak ayah kita kenal di universiti ke kita kenal dengan fitrah? Kita kenal dengan fitrah kita. Jadi kata ulama tasawuf, takkanlah Allah tu lebih susah nak kenal daripada mak ayah kita? Susah sangat kan nak kenal Tuhan kita? Dia yang mencipta kita. Maka di sini berlakunya keserabutan di antara pengajian akademik dengan mengenal Tuhan. Dan ini berlaku salah faham di kalangan kita. Serupa kita nak kenal Islam ni susah sangat. Kita bukan ilmu sains. Sains tak apalah mengaji payah. Kita adalah agama Hanifan Muslimah. Tetap kita nak susahkan orang dengan agama kita. Bukan begitu. Kita tak berhajat kepada mustalahat yang kita bincangkan tadi. Ma'nawiyah, ma'ani, tauhid, asma' wa sifat. Semua itu adalah mustalah akademik. Kalau tak tahu istilah tu kan tu kita tak beriman. Kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi ini di antara, ini yang merupakan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah ni sebenarnya dia luas. Bukan hanya terbatas kepada sifat 20. Asy'ariyah ini maknanya mazhab yang memudahkan urusan kenal Tuhan. Sebab tu dia banyak akwal. Imam Asy'ari ni banyak akwal. Sehingga kan ulama seperti Asfahani dia menyatakan Ibn Taymiyah tu Asy'ari. Sebab dia akan memilih salah satu pendapat daripada Imam Asy'ari. Itu dakwaan sebagai ulama lah. Makna dia, yang pertama kita kena sepakat, kenal Allah ni sangat mudah. Yang payah ni pengajian akademik. Kalau nak kenal Tuhan tu susah, di manakah mukjizat Al-Quran dan Sunnah yang Al-Quran sendiri sebut agama ni mudah. Dalam Syekh Qadhi menyebut wal fiqhu syai'un a'maq, faham lebih mendalam. Wa akhassu minal ilmi, ilmi mungkin 70% tapi fiqh lebih mendalam. Wal fahmu daqiq. Sebab itu ilmu ma'rifatullah ini perlu kepada mahabbah dan perlu kepada khauf. Kita mesti cinta Allah dan takut kepada Allah. Dan ini yang dipelopori oleh ilmu tasawuf. Ada seorang tak mau istilah tasawuf, tak apa letak ilmu tazkiyatun nufus. Letaklah apa pun nama, akhlak ke apa ke. La musyahata fil istilah. So tasawuf ini ulama bahagi kepada 3 seperti yang disebut oleh Syekhuna Dr. Ali Jumaah. Satunya tasawuf yang berdiri di atas tasawuf sunni. Tasawuf Junaid, tasawuf Fudail bin Iyad. Tasawuf salafun salih. Kemudian tasawuf yang bersifat perbahasan kefahaman sunnah yang dipelopori oleh Imam Ghazali. Kemudian tasawuf yang dipelopori oleh Ibnu Arabi dalam falsafah tasawuf. So yang ketiga ini kita tak berhajat, cukuplah pakar-pakar aja baca buku mereka. Yang menjadi masalah tasawuf yang ketiga ni orang awam pun baca. Saya pernah belajar buku Hallaj, buku-buku tasawuf, tapi tak orang kata tak sesuai lah untuk kita baca.
ajak. Tapi sekarang ni benda tu yang dipopularkan. Mereka awliya. Bagi saya, Ibnu Arabi, Hallaj, semua tu minal arifina billah. Namun, fikrah yang mereka bawa ni tak sesuai untuk orang ramai. Sebab itu tasawuf falsafah. Dan mereka sendiri ada mustalahat yang kita tak faham. Jadi kita tinggalkan tasawuf falsafah, kita ambil yang tasawuf Junaid, Ghazali, itu lebih baik untuk kita. Daripada kita bergaduh tentang mustalahat. Macam orang politik bergaduh lah, orang harakah Islamiyah bergaduh, wala' bara' apa semua. Mustalahat khawarij, bara' dan juga wala' ni, khawarij punya fikrah. Tetapi kita ambil pandangan ahli sunnah wal jamaah yang sini. Jadi ini yang kita nak, tasawuf yang berdiri di atas sunnah, tasawuf yang mudah, tasawuf yang berdiri di atas mahabbah. So semua orang sepakat tasawuf adalah ilmu Islam. Morilah kalau kita tolak tasawuf. Cuma kita tak mahu terlampau falsafah dan sebagainya. Itu perbincangan pakar zaman dulu dan zaman sekarang tak ramai yang boleh membaca kitab Futuhat Makkiyah, Ibnu Arabi. Ada seorang baca akhirnya tenggelam dalam kalimah-kalimah syatahat dan sebagainya. So, ini di antara manhaj yang dibawa oleh Abu Fattah Burudah rahimahullah. Yang kita boleh baca tasawuf Risalatul Mustarsyidin oleh Al-Harith Muhasibi. Yang penting kita jadi orang yang cintakan ahlullah, al-arifina billah, al-awliya. Kita hidup dalam keadaan aman, tenang, mahabbah, khairan. An-nasu ma'adinu ka ma'adini zahab. Manusia ni dia macam lomba, ada yang bagus, ada yang sederhana, ada yang, jadi khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faquhu. Nah, macam mana kita nak faham? Yang pertama mesti kuasai bahasa Arab. Ini asas. Kejahilan tentang bahasa Arab boleh bawa kepada ajaran sesat. Dan daripada dulu sampai sekarang, ajaran sesat semua berdiri di atas kejahilan bahasa Arab. Al-jahlu bilisanil Arab, punca kepada ketidakkefahaman syariah. Ini yang saya tak berapa berkenan istilah protes dan sebagainya. Tapi tak apalah, mustalah. Sebahagian orang cuba nak bawa faham Islam bukan dalam bentuk pintu bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i dah sebut dah, orang Islam bila tinggal bahasa Arab dia akan jahil tentang agama. Walaupun kita ada percubaan jawi dan sebagainya, itu sebagai marhalah sementara. Namun kalau kita nak faham betul-betul syariah, tidak boleh bergantung pada kitab jawi atau kitab Rumi atau kitab Inggeris. Kitab Arab lah dia. Ini yang disebut Imam Syafi'i dan Imam Syatibi. Asy-syari'atu la tufhamu illa min jihatil Arab. Syariah hanya dapat difahami melainkan dengan bahasa Arab. Namun tidak menghalang kepada terjemahan untuk sementara waktu, untuk memudahkan untuk orang awam. Tapi ulama, sebab itu beza cendekiawan dengan ulama. Cendekiawan ni pandai tapi dia tak tahu bahasa Arab. So kita ada macam tokoh besar di Malaysia, Altas. Dia cendekiawan, pemikir. Tapi dia tidak termasuk dalam ulama sebab dia tak tahu bahasa Arab. Dia pakar. Ulama Azhar pun iktiraf kehebatannya, tapi untuk dikatakan ulama syariah tak boleh sebab dia tak tahu bahasa Arab. Sikit-sikit dia tahulah. Juga tentang ilmu sunnah. Tetapi ilmu falsafah dia, sastra Melayunya, kita ambil istifadah. Cendekiawan daripada barat. Sebab syarat asasiah ulama syariah mesti menguasai bahasa Arab dengan sempurna. So, ini bukan kita letak dia, ulama dahulu sudah meletakkan, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian muka surat sebelah. Bagus. Tapi di sini bukan dia nak suruh kita tinggal hafalan. Hafal. Dia nak cerita bagi, jangan berhenti dekat hafalan. Teruskan memahami. Baik.
Kemudian dia cerita di sini, la uridu an aqula innal hifza laisa lahu ayu qimatin mutlaqan. Aku nak kata hafalan ni tak bernilai. Al-Imam Ibnul Jauzi mengarang satu kitab yang bertajuk Al-Hathu 'ala al-Hifzi. Bab galakkan menghafal ilmu. Sebab al-ilmu ma fi ru'usik. Ilmu ni bukan dalam kitab. Ilmu ni apa yang kita hafal. So hafalan sangat penting. Kita hafal di waktu subuh dan waktu maghrib. Ingatan waktu tu sangat bagus. Misalnya kita cuba hafal matan arba'in, sering pada Quran, hafal Riyadhus Salihin, hafal matan Zubat, ya, hafal matan Abi Syuja', sangat bermanfaat. Karena dia matan Abi Syuja' ini khulasah kepada pendapat kebanyakan mu'tamad mazhab Syafi'i, walaupun tak semua. Cukup matan Abi Syuja' kalau kita hafal pun sangat barakah. Bukan bermakna bila kita hafal matan Abi Syuja' itu kita tinggal hadis. Tidak. Kita menjadikan matan Abi Syuja' itu sebagai alat nak faham hadis. Itu maksud dia. Sebab matan Abi Syuja' kalam bashar. So kita jadikan sebagai aliyat. Macam kita hafal burdah. Ulama seperti sebagai masyayikh pesan pada kami, hafal burdah. Sebab bila kita hafal burdah ini, kita cepat faham bahasa Arab dengan baik. Sebab dia adalah qasidah yang tinggi bahasanya. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajtada ma'ajara bimuklatin bidami. Muklah maksud mata. So bila kita hafal lebih kurang 100 abiyatuha sitina mi'atin, makna dia ada 160 bit. Kalau kita hafal yang tu, walaupun ada ulama mempertikaikan, kalau kita nak kira yang nak pertikai ni, tak ada apa yang tak pertikai. Imam Syafi'i pun ulama pertikai, Imam Malik pun ulama pertikai. Tinggalkan isu-isu pertikai. Kita ambil isu yang membantu kita secara tajribah. Dan kita tajribah benda tu, kita hafal burdah dan sebagainya. Dia melatih bahasa sastra Arab dengan baik. Kalau kita boleh hafal sastra jahiliyah, kalau orang mengaji al-adab wa nusus, kita hafal sastra adab jahili. Jadi di sini kita tengok, kita kena jadi orang yang harisin istifadah min kulli jawani. Atau daripada musyrikin. Kalau orang musyrikin ajak kita satu ilmu yang bermanfaat, tak salah kita ambil ilmu daripada orang kafir. Seperti kata Sayyidina Ali, ta'allamul hikmah walau min aidil musyrikin. Belajarlah hikmah walaupun daripada tangan orang kafir. Walaupun dia adalah orang bukan Islam. So, sebab itu ini dipanggil thaqafatuna bainal infitah wa inghilaq. Keilmuan kita ni, sarjanawan kita ni di antara terbuka dan tertutup. Selagi mana ilmu-ilmu orang bukan Islam ini tak menyentuh akidah kita, kita tak ada masalah. Dan ini yang ditunjukkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bila dia menggunakan pendekatan Yunani dalam bentuk enactment. Contoh kita sekarang ni buat enactment syariah. Semua enactment syariah ini diambil daripada undang-undang sivil, susunannya, aktanya. Tetapi tak ada ulama kata haram sebab apa yang dibuat oleh undang-undang sivil ini bagus. Dia ada akta, dia ada enactment, dia ada fasa-fasa dia supaya difahami. Sedangkan dalam kitab fiqh tak ada benda tu. Nah, kenapa kita ambil pendekatan sivil itu dan kita letakkan dalam undang-undang syariah? Sebab benda tu bagus. Benda tu wasilah. So, kita tidak boleh kata falsafah Yunani tak bagus, Aristotle tak bagus. Tak bagus dari sudut akidah dia dan beberapa perkara yang menentang syariah kita tolaklah. Tapi ada pemikiran-pemikiran dia yang baik. Itu yang dipanggil sebagai ulum aqliyah. Kita berkongsi dengan orang bukan Islam. Macam matematik lah. Matematik, ilmu yang kita berkongsi dengan orang Islam dan bukan Islam. Dan semua orang belajar ilmu matematik. Ilmu accounting. Dan tak ada orang Islam pun yang kata haram dan sebagainya. Itulah falsafah Aristotle dan sebagainya. Melainkan benda-benda yang menyentuh ketuhanan, kita tak pakailah. So ini yang menunjukkan keterbukaan Islam. Betul kita ada Quran,
Kita ada sunnah, tapi Quran dan sunnah ni dia berinteraksi dengan alam. Dia berinteraksi dengan manusia, dia berinteraksi dengan environment. Jadi dia tidak menentang apa yang ada di bumi ini. Sebab itu kita ada kaedah al-adatu muhakkamah. Kalau Al-Quran ini bersifat orang kata kerah, kita tak mampu menjadikan budaya best practice budaya kita ni sebagai salah satu rujukan perundangan. Nampak tak? So, ini yang penting yang perlu ada dalam minda kita sebagai minda tajdidiyah. Kita menyuruh kepada inovasi tajdid bukan setakat dalam bidang agama, dalam semua bidang, sains, teknologi, pentadbiran, polis, tentera mesti ada innovation. Keyakinan kita kepada perubahan inilah yang akan menjadikan kita lebih relevan dengan zaman kita. Wa inna dzakirata fil insan jadwalah, sangat berfaedah kepada kita. Fahada la jadwalah, tidak berfaedah kepada kita. Ini hada la gharus sahih, tidak betul. Kita ni bila kita hafal, muda tu ada. Sebab tu hafalan ni semua orang boleh hafal. Cuma kata ulama kita pergi hafal benda lain. Ulama dulu memfokuskan hafazan mereka kepada Bukhari, Muslim. Kita sekarang ni hafal apa? Hafal nama orang, hafal nama handphone, hafal nama negara, hafal nama artis, hafal nama apa benda-benda model lah. Jadi akhirnya hafalan kita ni tak dijuruskan kepada hafal Quran dan Sunnah. Semua orang menghafal. Siapa kata otak kita lemah? Kita ingat nama mak kita, ayah kita, handphone kita, nama isteri kita, nama anak kita, nama semua orang. Kita ingat. Bukankah itu merupakan hafalan? Apa beza kita hafal nama kawan kita dengan Imam Bukhari, hafal nama perawi? Qala hadatsana misalnya Humaidi. Dalam hadis yang pertama dalam Bukhari. Seperti mana Imam Bukhari ingat nama Humaidi, Sufyan, Ibrahim Al-Ansari, Al-Qamah, Omar. Apa beza kita ingat nama Ustaz Masyadi, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Amir? Sama aja. Cuma beza kita hafal benda bukan ilmu. Itu yang dibahaskan oleh ulama kita. Kalau kita ubah, tapi dah terlambat dah. Ustaz Razak, kita nak pergi hafal Bukhari pula. Sebenarnya tak terlambat. Ada ulama Mauritania hafal Muwatta umur 90 tahun. Habis. Dalam masa 4 bulan. Cuma orang Melayu jarang buat macam tu. Sebab kita sibuk dengan politik. Kalau orang politik hafal Quran dah habis dah. Dia ingat semua kesalahan orang. Satu persatu. So maknanya tak ada di dalam dunia ni ingatan kita ni lemah. Cuma pengurusan ingatan tu kita ke mana? Kalau orang buat sale, lagi dia ingat 1000 produk dia ada. Dia hafal. Ini produk yang pertama kami keluar tahun 90. Ini satu-satu dia ingat. Nombor siri dia ingat. Sebenarnya manusia ni ajaib. Cuma mungkin kita tengok benda tu tak ada apa, kita tak nilai. Cuba dia ubah kepada dia hafal Bukhari. Allah, dia tahu. Maqam dia naik terus. Itu je Ustaz Razak. Bukan kerana kita lemah ingatan, tapi kerana kita hafal benda lain. Ya. Orang Kedah, maki bukan tak. Dia ingat pula kalimah maki tu. Dajjal lah, Barwa lah, Jebon lah. Semua dia ingat. Cuma dia tukar Dajjal, Barwa tu pada benda-benda lain. Dia ingatlah benda yang baik. Tapi harap orang Kedah berhentilah maki-maki orang ni. Walakin aqulu innal hifza huwa mujarradu khaznin li haqaiq. Dia hanya semata-mata store. Wal ma'lumat, tetapi dia bukan matlamat. Fal hifzu laisa maqsudan li dzatihi wa innama huwa wasilatun. Dia wasilah. Sebab itu kata Syekh Qaradawi wal khata'u alladhi waqa'a fihi al-muslimun huwa ihtimamuhum bil hifz aktsar. Itu je. Contoh kita ada 1200 mak tahfiz. Pasal apa tak boleh bagi setengah?
Kita ada ma'had fatwa, ma'had fiqh, ma'had darul hadis. Kita ada ma'had darul hadis. Cuma yang ada sekarang ni tak mencapai KPI itu. Okey. Sebab itu saya sangat mengalu-alukan siapa yang ada sekolah apa lah. Yang ada sekolah cuba sinergi dengan majlis agama ataupun jabatan agama supaya matlamat tercapai. Supayalah kalau dia makna dia ada matlamat yang baik. Sebab matlamat kita ialah untuk memastikan student belajar tu belajar benda yang tepat dan mencapai KPI, standard. Wa i'ta'uhu aktsara min haqqi. Bagi lebih sangat. Apa salahnya anugerah hafiz Quran? Kita ada orang yang tilawatul Quran, depa dapat RM2,000 kelajuhan. Seumur hidup banyak RM2,000. Kenapa tidak bagi kepada fuqaha? Kita ada fuqaha di Malaysia ni, bukan ramai fuqaha boleh bilang jari. Pakar-pakar fiqh, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis. Apa salahnya kerajaan meraihkan mereka? Belum ada lagi majlis meraihkan fuqaha. Majlis meraihkan ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul tasawuf, ahlul falsafah. Apa salahnya sekala kerajaan bagi anugerah kerajaan negeri, tokoh makhluk hijrah? Jarang sangat golongan fuqaha ini. Yang dapat banyak adalah golongan hufaz. Tak teruskan hufaz, bukan suruh berhenti. Tapi kita create lah anugerah tokoh fiqh, tokoh hadis. Tak salah. Nanti makhluk hijrah, kita create lah 5 anugerah. Jadi ini kita makna dia kita kekalkan apa yang ada, cuma tambahlah sikit, ada add on lah. Pakar kitab jawi, pakar mandi jenazah, Ustaz Haji Amir. Jadi sebab mandi jenazah pun ilmu juga. Bila ada anugerah macam tu, orang minatlah nak mengaji fiqh, nak mengaji tafsir, nak mengaji usul fiqh. Benda boleh bilang jari siapa yang minat usul fiqh. Mungkin tak sampai 10,000 di Malaysia. Mungkin tak sampai 1,000. Yang betul-betul hidup dengan usul fiqh. Siang malam baca kitab usul fiqh, menulis, mengarang. Tapi mereka ini tidak dihargai. Jadi ini kritikan Syekh Qaradawi. Walihada najidu mubalaghatan, terlampau mubalaghah fi takrimi huffazil Quran. Dia bukan salah kita muliakan hafiz Quran, tapi janganlah sampai yang lain tergadai. Ataupun yang lain tu macam dia tak diberikan perhatian. Min fadlin hatta inna musabaqat tuqadu ala fi adadi min al-aqtar tuqaddam fiha jawaizu qimatun qayyimatun tablughu 10,000. Tak apa. Tetapi walakin lam yursad mithlu hadhihi al-jawaizi wala nisfiha wala rub'iha linnabighin fi ulum syar'iyyah. Ramai tokoh-tokoh ahli syariah yang mereka ni ada jasa syariah dia. Buat polisi, ada buku, mengajak orang ramai, bagi fatwa. Jarang kita dengar anugerah tokoh fatwa, anugerah tokoh fiqh. Tak dengar lagi kat Malaysia lah. So, pasal apa kita tak boleh create? Kita ada guru takmir. Guru takmir ada 4,000. Takkan dalam 4,000 ni satu pattern je. Anugerah cemerlang ada. Anugerah cemerlang guru takmir. Tapi tak ada ke anugerah tokoh fiqh, tokoh hadis, tokoh usul fiqh, tokoh tafsir, tokoh tasawuf. Kan itu menunjukkan kita memuliakan bidang ilmu yang sedia ada. Jadi orang yang belajar hadis seronok sikit. Sebab apa? Dia diberi anugerah. Dia telah, contoh dia mengajar. Kita ada maulana banyak mengajar. Muwatta, Sahih Bukhari. Kalau mereka khatam, apa saja kerajaan bagi lamsam 10,000 sebab mereka berjaya menghatamkan Sahih Bukhari. Ada yang menghatamkan Riyadhus Salihin. Kenapa kita tak buat? Dalam artis ini macam-macam create. Pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik, pelakon banyak sungguh pelakon. Orang artis kita kena belajar dengan mereka. Mereka kreatif. Pelakon tambahan, pelakon senior, pelakon muda, pelakon kanak-kanak, pelawak. Semua ada. Yang kita ni hanya ada hafiz Quran saja.
ataupun orang yang qari sahaja. Kalau dia hafal hadis, misalnya kita ada orang yang hafal Bukhari ataupun dia hafal Riyadhus Shalihin, takkan tak boleh bagi anugerah pada dia sebab dia telah berjam-jam menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tokoh ramai di Malaysia. Maulana, kita ada orang yang buka pada kelas hadis. Jadi sepatutnya kita mulia, bukan kita lah, kerajaan lah, ataupun agensi-agensi. So ini satu benda yang kita boleh take note dan kita lakukan islah. Dalam masa yang sama, dia encourage, dia stimulate orang untuk hafal hadis. Sebab, kalau hafal hadis ada anugerah. Kita tengok sebagai masjid bagi anugerah. Siapa sembahyang subuh. Kan bagus. Ramailah budak-budak main sembahyang subuh. Itu di antara sunnah-sunnah hasanah yang dibuat oleh sebagian masjid. المختلفة من التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة والدعوة مع أن الحاجة الأمة إلى هؤلاء أكثر. Umat ni berhajat kepada tokoh-tokoh ni lebih banyak daripada hufaz. Wa naf'ahim a'zam. Bayangkan kita mengajak fiqh siang malam dan orang boleh memperbetulkan ibadat kita. Boleh memperbetulkan kefahaman mereka. Asatizah mengajak siang malam. Kalau rekod bagus, komentar orang ramai pun kata bagus, apa salahnya dapat anugerah. So ini di antara benda yang Syekh Qaradawi kritik. Dan kritikan ini makbul. Kritikan yang valid. Bukan kritikan saya saja. Okey, selesai. Masuk pula aulawiyatu al-maqasid ala zawahir. Keutamaan memahami illah ke atas nas. Wa mimma yadkhulu fil fiqh al-murad al-ghausu fi maqasid syariat, ini merupakan mazhab sahabat. Maknanya kita bukan setakat memahami nas tetapi kita kena belajar rational nas. Ini yang ulama karang kitab Mushkilul Athar, Ta'wilu Mukhtalifil Hadis. Dan orang yang pertama bincang isu ini Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab ikhtilafil hadis. Tapi walaupun tak besar, tapi dia mentaksirkan bahawa di sana ada hadis-hadis yang kontradik yang perlu diselesaikan dengan tarjih ataupun taufik. Ini bukan benda yang senang. Dan banyak orang bila dia baca hadis, dia salah di dalam menafsirkan kerana dia tidak belajar ilmu ta'arud wa tarjih. Diajar dalam usul fiqh dan juga diajar dalam ulumul hadis. Dan ini satu benda yang penting ya. Wa ma'rifatu asbabiha wa ilaliha wa rabti ba'dihha bi ba'din wa raddi furu'iha ila al-usul. Jadi kita belajar hadis tetapi kita tahu apa asbabul wurud dia, kenapa Rasulullah buat begitu, kenapa bercakap sedemikian, supaya kita tahu reason dia. Ini di antara benda yang kita ringkaskan. Okey, wa afatu kathirin, penyakit yang banyak berlaku kepada orang ramai apa dia? Mimman ishtaghalu bi ilmiddin, orang yang sibuk dengan ilmu agama, annahum tafau ala sathi, maka ni mengaji atas saja. Surface je. Tak mendalami, walam yanzilu ilal a'maq, dia tak mau berenang ke dalam. Dia belajar fiqh ni, belajar syariah ni tepi-tepi laut dia. Kat pasir. Tapi dia nak outcome tu banyak, tak boleh, kita kena selam lah. Kena diving. Ni kalau setakat duduk tepi laut tak edit Ustaz Jamil. Kena menyelam. Sebab itu kita katakan ini adalah bidang kita. Kita mesti menyelam, berenang, diving sampai kita nampak dalam laut tu ada ikan, ada sotong, ada permata, ada semua dalam tu. Tapi kalau kita setakat duduk tepi pantai, kita nampak pasir dengan ombak je lah. Belum kita bergaduh dengan orang yang berenang dalam laut. Walam yanzilu li'annahum lam yu'ahhilu lisibahah. Mereka belum ada kelayakan untuk berenang. Wal ghausu fi qarariha, untuk dia nak menyelam ke dasarnya. Sebab itu ilmu ni kadang-kadang kita tak baca sebab kita tak ada adawat. Sebab itu penting kita belajar, fahami mustalahat. Setiap ilmu tersebut kita boleh menyelam sendiri dan kita berenang di samping kita bermunaqasyah sesama sahabat, ulama dan sebagainya. Sebab itulah ilmu.
Waltiqatu li alaiha fashaghalat muzawahir. Untuk mengambil dia punya alaiha. Barang-barang yang ada di laut. Tetapi mereka telah disibukkan dengan literal. Dengan rupa parah. Anil asraril wa maqasid. Daripada mempelajari rahsia-rahsia syariah. Dan ini di antara aulawiyat di zaman sekarang ni, kita belajar maqasid syariah dan insyaAllah jadi syllabus kita belajar ilmu kaedah fiqhiyah, kita belajar ilmu-ilmu yang bersifat falsafah. Outcome dia, keuntungannya sangat lumayan. Kerana apa? Minda kita sudah melepasi zaman. Kita sudah nampak apa yang akan berlaku 10, 20, 30, 40 tahun akan datang dan apa persediaan kita di dalam syariah, fatwa, dakwah, kerana kita tahu ilmu maqasid. Seterusnya, aulawiyatul ijtihad ala taqlid. Keutamaan ijtihad ke atas taklid ini prinsip yang sangat penting. Namun, kita di Malaysia, kita dah sebut tadi, kita tak ada tempat yang menyediakan keupayaan para pelajar untuk berijtihad. Kerana ia memerlukan pengajian mengikut kajian Syekh Hasan Dadu 17 tahun, pengajian yang tersusun dengan mendalam. Dia belajar Kutubus Sittah, dia belajar Muwatta, dia belajar Al-Hakim, dia belajar fiqh, dia belajar usul fiqh, dia belajar bahasa Arab. Jadi dia memerlukan kepada satu khazanah ilmu yang mantap dalam diri dia. So, untuk realiti, untuk mencapai mujtahid satu benda yang sukar, maka kita boleh letak kurungan keutamaan melahirkan pakar. So, pakar ini agak rendah sedikitlah. Seorang pakar fiqh emas, seorang pakar fiqh jenazah, seorang pakar fiqh wanita, seorang pakar fiqh medik, dia takhasus kerana kepakaran ini dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Namun kalau kita tak pakar, kita jadilah orang yang ambil ilmu daripada pakar. Sebab kita menjadi perantaraan, kita menjadi duta atau safir kepada masyarakat terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Baik. Wa min hadzal bab aulawiyatul ijtihad wa tajdid ala taqrar wa taqlid. So, taklid sebenarnya memang tercela. Tetapi dia bagus untuk orang awam. Namun untuk para ulama, dia mesti berusaha melihat kepada adillah, masalah. Cara fikirnya tak sama seperti cara fikir orang awam. Orang awam dia nak buat dia yang mudah-mudah. Tetapi kalau kita melihat kepada mereka kepakaran ini, dia akan teliti. Saya bagi contoh, doktor bila nak merawat dia pakar, dia ambil masa, dia ada diagnosis, dia ambil darah. Itu pakar. Kalau tak pakar ni dia hentam terus ya. So begitu dalam syariah, kita kena picak dulu, bercanggah tak dengan ijma', bercanggah tak dengan nas. Bukan semata-mata menggunakan ahkam, kemudian fatwa kita itu bercanggah dengan waqi'i, bercanggah dengan dalil dan seumpama dengan dia. Fal ilmu 'inda salaf min ulama'il ummah laisa huwa mujarradal ma'rifatil ahkam. Ilmu mengikut salafun salih bukan hanya mengenal hukum syar'i saja. Wa in kana an tariqit taqlidil ghairi, walaupun kita bertaklid kepada orang lain. Wa tabanna qawluhu wa lam takun lahu hujjatun muqni'ah. Dia pegang pendapat tersebut walaupun hujah dia tidak kuat. Itu. Wayadu wala yubali awafaqa Zaidan aw Amran. Afwan silap. Al-ilmu 'indahum huwa al-ilmu istiqlali. Ini yang dibuat di barat. Ilmu yang berdasarkan prinsip kefahaman. Bukan ilmu semata-mata kita menukilkan. Ini satu perbincangan akademik yang sangat tinggi. Maknanya kita melatih dan berusaha menjadikan setiap minda pelajar ataupun yang dilatih menjadi minda yang sangat terbuka. Minda yang boleh mendengar, minda yang boleh menganalisa. Ya. Minda yang boleh menganalisa. Wa in kana an tariqi taqlidil ghairi, walaupun diikut orang lain.
Tak ada. So ilmu ini adalah yattabi'ul hujjah wala yubali awafaqa Zaidan. Tak kiralah pendapat aku ni bos suka tak suka ataupun pemimpin suka tak suka, dia berijtihad tapi kepada ahlinya. Fahuwa yasiru ma'a dalil haitsu dar. Dia sentiasa ikut dalil. Sama ada akli ataupun syar'i. Kalau bertembung, makna dia tinggalkan perkara tersebut dengan mengikut syar'i. Wa yaduru ma'al haq. Dia bersama kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada musuh. Alladhi yaqtani'u bihi haitsu dar. Dia yakin dengan kebenaran tersebut. So ini di antara isu yang besar sebenarnya, tapi di Malaysia ia tidak menjadi satu perkara yang lazim atau digalakkan oleh masyayikh kita, atau dia ada program khas menyusun ulama-ulama yang mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan fatwa untuk berijtihad. Jadi ini di antara benda yang kerajaan dan juga masyarakat kena fikirkan kalau kita nak satu generasi yang betul-betul jaga ilmu Islam. Okey, baik. Seterusnya, bab yang terakhir untuk malam ini, satu benda yang agak menarik ya, aulawiyatud dirasah wa takhtit li umuri dunya. Keutamaan kita buat research dan perancangan untuk urusan dunia. Perancangan ini adalah faridah syar'iyah. Dia bukan benda sunat, dia adalah kewajipan syar'i. So, guru takmil pun ada perancangan tahunannya, JAKIM pun ada, semua orang ada perancangan tahunannya. Tak boleh kita nak masuk dalam urusan dunia, kita jahil tentang ekonomi, jahil tentang sistem pentadbiran, jahil tentang waqi'an kita, dan jahil tentang terhadap semua perkara yang berkaitan dengan financial kita. Sampai tak tahu langsung nak cari duit dan sebagainya. Ada ini masalah yang kita timbulkan sekarang ni. Ramai ada orang timbul tentang masalah derma, masalah wakaf, kutipan tak dapat dikesan. Dan ini sangat menyedihkan. So, nampak tak? Dunia kita kena rancang. Ada orang kata tak perlu. Kita semua Allah Ta'ala yang tentukan. Itu makna kita lari daripada taklif. Kita lari pada mazhab akidah kita yang mengatakan kita ada kasbun. Kita ada ikhtiar. Tiba-tiba kita tidak mau berikhtiar memulihkan masyarakat. Itu satu pendekatan yang tidak sihat lah. Wa idza kunna naqulu bi darurati sabqil ilmi 'ala al-'amal fi umurid din fa nahnu nu'akkidu darurata dzalika fi syu'unid dunya. Kalau di ilmu agama pun kita ambil berat, ilmu dunia pun kita kena ambil berat. Maka ini menuntut kepada apa? Kepada kebijaksanaan mereka yang melakukan urusan dunia. Fanahnu fi asrin yuassisu kulla syai'in 'ala ilmi. Kita di zaman semua orang bercakap berdasarkan ilmu, data, fakta. Tak nak ubah dah. Zaman ini tak boleh kita kata, tok guru saya kata, tanpa disokong oleh dalil. Nanti kita kena teruk. Zaman dulu, dia sebenarnya kehidupan kita ni ada marhalah. Marhalah ni maksud apa? Mungkin waktu dulu okey. Zaman sekarang ni orang bertanya, orang belajar. Tiba-tiba kita tak menguasai ilmu tersebut. Yang tu yang bahaya. Jadi kita kena berusaha memantapkan ilmu kita untuk urusan dunia kita sehingga tidak kita lemah dan kita dikuasai oleh orang lain. Itu. Fanahnu wala ya'ud yaqbal irtijal. Zaman sekarang ni tak, orang tak kata zaman ilham dah. Orang dia buat apa yang dia cakap ni datang daripada Allah. Ilham dah. Zaman sekarang bukan macam tu. Zaman sekarang ni orang ada fakta, ada data dan kita tengok pembentangan kajian. Tak boleh kita ikut apa yang kita nak buat, tak boleh. Guru takmir pun ada perancangan dia. Fala budda li ayyi amalin jad, semua benda yang serius kita nak buat mesti ada ja'a minad dirasah, kajian dulu, paper dulu. Sehingga kita nak buat satu benda itu biar berkesan. Kemudian kita tengok Syekh Qadhi kata apa? Wa aulan nas bi takhfif li ghadihim rijalul harakah islamiyah. Orang yang paling patut merancang adalah orang yang terlibat dalam gerakan Islam. Sebab Syekh Qadhi dia bekas jadi nasihat. Tapi bagi saya sebenarnya
Semua orang wajib terlibat dalam perancangan, termasuk kita guru takmir. Apa perancangan kita untuk setahun, 2 tahun akan datang? Adakah pengajian kita ni terhenti pada hujung tahun ni? Ataupun lepas hujung tahun ni ada lagi? Itu mesti ada perancangan. Berapa lama kita nak buat kelas ni? Sampai bila kita nak buat? Sampai tahun ni? Tahun depan? 2 tahun? Atau selagi mana polisi tidak disanggahi, kita mengajak kita sampai illa masya-Allah. Ini zaman kita. Kita kena faham. Tak boleh kita menggunakan firasat. Wala budda min isti'anah. Untuk kita buat kajian-kajian ini, perlu kita minta tolong pakar-pakar. Dia menggunakan data, arqam dan ihsa'at statistik. Sebelum kita buat apa-apa. Kita nak bagi zakat, kita ada data. Berapa orang yang betul-betul layak menerima zakat. Apa saja. Tak mahu berlaku penipuan. Yusuf Qaradawi dia tulis kitab ni tahun 93. Orang lama pun tak picak nak buat perancangan. Lah ni alhamdulillah ramai ada orang ilmuwan agama dia bercakap tentang perancangan dan sebagainya. Satu benda yang baik. Qala wala yad'una al-umur tajri fi a'natiha min wari'in qistifaa bi tajaribil ams. Jangan mereka biar begitu saja. Pengalaman tak ambil. Wala rasda li waqil yaum. Tak ada simpanan untuk waktu hari ini. So ini di antara benda yang perlu kita rancang. Apa yang kita nak. Perancangan berdasarkan kemahuan kita. Tahu apa yang kita nak, maka adalah perancangan insya-Allah. Inna hadha kullahu la yu'rafu illa bil ilmi wa dirasah mawdu'iyyah. Semuanya kita nak dapat benda ini mesti ada ilmu, mesti kita ada kajian yang lebih fokus, yang lari daripada emosi tetapi tunduk kepada akal. So ini di antara urusan dunia. Tak boleh kita kata insya-Allah Allah Taala bagi insya-Allah. Tak boleh begitu. Urusan dunia, kita nak tahu pasal apa, tak boleh pasal apa boleh. Tak boleh tawakal, tak apa, tak pakai tepi kaedah, langgap, tak apalah. Tak boleh macam tu. Syariah menjaga masalih dunia. Walaupun 2-3 orang kadang-kadang dia pelik, tapi kita tidak boleh ikut orang pelik, kita ikut pandangan majoriti ulama dalam keadaan secara umum. So kita buka persoalan. Kalau tak ada apa-apa, kita bertemu esok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dalam 9,5 esok. Amin. Amin. Dan diberikan sentiasa kefahaman terhadap ilmu Allah. Okey, kita bertemu esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.